Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kelas pada hari ini, kita akan teruskan dengan subtopik 5.3 berkaitan dengan perluasan kuasa SBUB ataupun Syarikat Borneo Utara British di negeri Sabah. Okey, tajuk ini masih lagi di dalam bab tingkatan 3 bab 5. Okey, so kita akan lihat dan kita akan mengupas berkaitan dengan bagaimanakah kuasa Syarikat Borneo Utara British ini dapat meluaskan kuasanya di negeri Sabah. So, di akhir pelajaran nanti kita akan lihat dan kita akan mengetahui bagaimanakah proses-proses SBUB mendapatkan negeri Sabah. Kalau kita lihat di sini, sebelum kedatangan kuasa barat, pentadbiran di Sabah dikuasai oleh 3 kategori sistem pemerintahan. Yang pertama dikuasai oleh Kesultanan Brunei, yang kedua adalah Kesultanan Sulu dan yang ketiga adalah diketuai oleh ketua-ketua bebas. Kemudian kita akan lihat berkaitan kedudukan strategik dan mempunyai potensi yang besar untuk ekonomi yang menyebabkan kuasa-kuasa asing ingin melabur modal di kawasan Sabah. Dan yang ketiga kita lihat strategi yang digunakan iaitu strategi pajakan, pemberian dan juga melalui perjanjian yang telah digunakan yang menyebabkan Sabah akhirnya berjaya dikuasai oleh pemodal asing, seterusnya dimiliki oleh sebuah syarikat yang dikenali sebagai SBUB. Kalau kita lihat di sini, ada 2 faktor yang penting yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan kepada pemodal luar. Yang pertama adalah kedudukan yang strategik, dan yang kedua adalah kekayaan ekonomi. So, 2 inilah yang menyebabkan Sabah ingin dimiliki oleh pelabur-pelabur asing. Pertama, kita akan lihat berkaitan dengan apakah yang dikatakan sebagai strategik. Kalau kita lihat berkaitan dengan lokasi Sabah, Sabah ini terletak di kawasan tengah laluan perdagangan di antara China dan juga di Singapura, dan ia juga adalah laluan Pulau Palawan, iaitu laluan maritim kapal dagang berlayar ke China daripada Jepun. Yang kedua, Sabah ini penting kerana aktiviti perdagangan telah melibatkan Kepulauan Sulu sampailah ke Papua New Guinea sehingga terus sampailah ke Australia. Dan yang ketiga adalah sebabkan pelabuhan di sepanjang pantai barat dari timur Sabah. Kawasan ini dikatakan mempunyai pelabuhan semula jadi yang strategik, yang mana kawasan tersebut sesuai untuk kapal berlabuh dan juga selamat daripada tiupan angin monsun. Contohnya seperti pelabuhan di Teluk Gaya. Sabah ini mempunyai hasil-hasil ekonomi seperti sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat dan sirip ikan hiu yang telah lama masuk ke pasaran antarabangsa. Seterusnya, barang yang didagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang asing yang datang ke Sabah. Maksudnya, barang-barang ini akan didagangkan kepada pedagang-pedagang asing. Yang ketiga pula, sarang burung dapat permintaan yang tinggi dalam pasaran di China. Di sana terdapatnya perusahaan sarang burung yang banyak. Yang keempat pula adalah keadaan ini disebabkan oleh pedagang barat berminat mendapatkan barangan daripada China. Contohnya, sarang burung ini biasanya menjadi barang dagangan paling penting untuk dibawa ke China disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Yang kelima pula, kawasan dataran dan lembah
tanaman seperti indigo dan kapas hidup subur di kawasan Sabah, yang menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang sesuai untuk dijadikan pertanian komersial. Okey. Dan yang keenam, kekayaan dimiliki Sabah jadi perhatian pemodal asing kerana mereka berusaha untuk meluaskan kuasa di Sabah, dan peluasan kuasa ini agak unik kerana berbeza daripada usaha kuasa untuk meluaskan di negeri-negeri lain di negara kita, kerana Sabah ini mempunyai 34 etnik yang berbeza, yang mempunyai sistem yang berbeza dan juga bahasa yang pelbagai. Jadi inilah yang disebabkan dikatakan sebagai unik bagi mendapatkan negeri Sabah ini. Sebelum SBUB berkuasa di keseluruhan Sabah, terdapat dua kawasan di Sabah ini yang dimiliki oleh British. Yang pertama dikenali sebagai Pulau Balambangan dan yang kedua dikenali sebagai Pulau Labuan. So, dua kawasan ini adalah kawasan yang dikuasai oleh British. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, Pulau Labuan, James Brooke telah meluaskan daerah kekuasaannya dan menyebabkan adanya perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan. Okey, Sultan Brunei telah menyerahkan Labuan ini kepada British melalui perjanjian pada tahun 1846, dan British bertanggungjawab untuk menumpaskan lanun serta melindungi kawasan perdagangan di sekitar Pulau Labuan. Dan James Brooke adalah sebagai Gubernur pertama Labuan. Pulau Balambangan pula, Alexander Dalrymple yang telah membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu dan telah mengibarkan bendera British di Pulau Balambangan, menandakan kawasan tersebut adalah milik British pada tahun 1763. Dan kawasan Pulau Balambangan ini juga pernah dijadikan sebagai penempatan British semasa serangan oleh Lanun. Jadi British telah tinggal di situ pada November 1805. Jadi dua pulau ini adalah dua kawasan yang telah dikuasai oleh British. Okey, kita lihat pula kronologi bagaimanakah SBUB berjaya bertapak di Sabah. Okey, seperti mana yang kita tahu, Sabah ini tarikannya adalah berkaitan dengan kekayaan dan juga potensi Sabah kerana mempunyai sumber ekonomi dan kedudukan yang strategik. Jadi ramai pemodal-pemodal asing yang ingin melabur di kawasan Sabah. Jadi yang pertama, Sultan Brunei bersetuju dengan Charles Lee Moses untuk menyewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun. Ini berlaku pada tahun 1865. Selepas proses itu, Moses telah menjual haknya kepada J.W. Torrey dan juga T.B. Harris dan menjadikan kawasan Kimanis sebagai pusat kegiatan perdagangan bagi Torrey dan juga Harris. Okey, selepas itu Alfred dan Edward Dan pula telah memajak kawasan timur Sabah daripada Kesultanan Sulu. Seterusnya, Baron Gustavus von Overbeck telah bekerjasama dengan Alfred dan Edward Dan untuk memajukan Sabah. So maksudnya di sini ada kerjasama antara Baron dan juga Alfred dan juga Edward Dan. Dan selepas itu, Torrey telah menjual haknya kepada Overbeck. Okey. So sekarang Overbeck telah mempunyai pegangan hak dalam Sabah. Seterusnya pada 1881, Alfred Dan dan adiknya telah menubuhkan British North Borneo Provincial Association Limited, yang mana telah mendapat status piagam Kata No. 1 pada tahun 1881. Dan pada tahun 1888, Borneo Utara telah menjadi negeri naungan British dan SBUB adalah pemerintah Borneo Utara sehingga tahun 1942. So inilah kronologi bagaimana daripada menyewakan Sabah kepada Charles Lee Moses sehingga terbentuknya piagam dan akhirnya SBUB berkuasa di Sabah.
Okey, SBUB ni adalah sebuah syarikat yang berpiagam, maksudnya di sini mereka ada piagam tertentu yang mana meluaskan pengaruh dan kedudukan mereka di Sabah, dan piagam diraja ini diberi kuasa kepada SBUB. So maksudnya SBUB telah diberikan piagam untuk memiliki Sabah dan mentadbir Sabah. Okey, jadi piagam diraja ini diterima oleh SBUB yang diberikan oleh kerajaan British dan diiktiraf kedudukan SBUB sebagai wakil kerajaan British. Maksudnya British tidak memerintah secara direct di Sabah tetapi telah melantik sebuah syarikat. Syarikat ini dikatakan sah kerana mempunyai piagam diraja tadi. Okey. Hal ini menunjukkan bahawa perluasan kuasa British ke atas Sabah telah pun berlaku. Okey. Syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja adalah seperti berikut. So ada 4 perkara penting. Yang pertama, SBUB mesti menerima penasihat British. Maksudnya dalam syarikat tersebut adanya seorang penasihat. Yang kedua, SBUB perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. Okey. Seterusnya, SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. Yang ketiga, SBUB mestilah melantik pegawai tadbir daripada pegawai yang diakui oleh British. Dan yang keempat, SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Okey, so maksudnya di sini British akan mengawal berkaitan dengan Sabah. So, SBUB tidak boleh menjual haknya kepada kuasa lain tanpa kebenaran British. Kita lihat berkaitan dengan perluasan kuasa SBUB lagi. Kita lihat pertama sekali matlamat SBUB pastinya untuk membangunkan ekonomi melalui eksploitasi ekonomi. Maksudnya semua sumber yang ada di Sabah dan perlu ataupun hendaklah diambil bagi memaksimumkan untung, dan mereka perlu melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Itu adalah matlamat utama SBUB. Yang kedua, melalui piagam diraja ini, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah. Maka Sir Rutherford Alcock telah menjadi presiden pertama dan Alfred Land dilantik sebagai pengarah urusan ketika itu. Yang ketiga, kuasa sebenar syarikat adalah di tangan kalangan mereka yang melabur dalam syarikat tersebut ataupun mereka ini berada di London. Di Sabah, sistem birokrasi telah diteraju oleh Gubernur yang dibentuk bagi memastikan syarikat mengaut keuntungan yang maksimum. Okey. Dan yang keempat, Gubernur pertamanya adalah William Hooke Treacher. William Hooke Treacher ini telah menjadi Gubernur daripada tahun 1881 sehingga 1887. So kalau kita lihat di sini, di Sabah ini tidak banyak penentangan kerana kalau kita lihat dia lebih kepada penyerahan terus daripada Kesultanan Melayu Brunei dan juga Kesultanan Sulu kepada syarikat ataupun orang perseorangan. Okey. So kalau kita lihat kedudukan Sabah yang strategik dan berpotensi untuk memberikan sumber ekonomi kepada British menyebabkan menjadi tarikan kepada pelabur-pelabur asing. Dan setelah pertapakan dan perolehan piagam diraja kerajaan British, maka SBUB telah meluaskan kuasanya di Sabah. Dan perluasan kuasa ini telah menyebabkan kekayaan Sabah dikuasai oleh pihak asing. Jadi kita hendaklah memastikan apa yang kita lakukan pasti balik kepada negara kita ataupun kuasa kita sendiri. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Sabah ini, kestabilan negara ini penting bagi memastikan usaha inovasi dan kreativiti untuk memajukan ekonomi negara ini tidak dimanipulasi dan dieksploitasi oleh kuasa asing. Akhirnya kita tidak memperolehi apa-apa. Yang memperoleh benefit ataupun keuntungan adalah orang asing sahaja. Sekian, terima kasih.